Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Hari ini cikgu nak sambung set soalan daripada Negeri Johor set 1. Satu hari 10 soalan Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Puan Salmiza menyimpan wang sebanyak 5,800. Okey, so dia simpan wang 5,800 di bank teratai dengan kadar faedah dia 3%. Berapakah faedah yang diperolehi oleh Puan Salmiza selepas satu tahun? Okey, ni soalan matematik tingkatan 3 So kita ada I sama dengan P RT lah. I ni interest I interest ataupun faedah interest ataupun interest. Okey, ataupun faedah. Okey, P adalah prinsipal ataupun simpanan kita. So T adalah tahun lah. Ni tempoh T tempoh dalam 1 tahun. Okey, so untuk soalan ni soalan direct saja ni prinsipal duit yang disimpan 5,800 didarabkan dengan rate dia, kadar dia IPTR. Cikgu tertinggal rate ataupun kadar sorry. So 5 darab dengan 3%. So darab dengan 1 tahun lah. So kita darab direct je. Okey, 5,800 5800 darab dengan 3%, 0.03. So kita akan dapat 174. So settle untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Encik Fauzi menerima penjata kad kredit pada bulan Ogos dari bank Bahagia. Penyata menunjukkan baki tertunggak sebanyak 3,700. So sekarang ni dia ada baki 3,700. Berapakah bayaran minimum? So bayaran minimum mana-mana kad kredit pun pelajar dah belajar 5% 5% didarab dengan baki yang kita tinggal tu lah 3,700. So just tekan kalkulator sajalah. Ni soalan direct ni. Okey, 0.05 darab dengan 3,700. So pelajar akan dapat 185. Okey, settle soalan yang kedua. Mudah sangat-sangat. Okey, soalan yang ketiga. Diberi X, satu ialah paksi simetri. So dia dah bagi paksi simetri. Okey, bagi fungsi kuadratik. So kita ada satu fungsi dekat sini lah. Tentukan titik maksimum bagi fungsi kuadratik itu. Okey. So pelajar kena ada kemahiran ni kemahiran melukis graf. Kemahiran kena ada. So kalau dia keluar kertas 2 senang Okey, first kali kita tengok yang ada kuasa 2 ni adalah A lah. So yang ada X ni adalah B, yang ni adalah C lah. Kalau kita nak susun balik pun boleh, tak ada masalah. Kalau pelajar susun balik dia akan jadi macam ni lah. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah dengan 15. So yang ni A, yang ni B, yang ni C lah. Okey, nombor 1 pelajar kena tahu bentuk graf lah. Bentuk graf. Bentuk graf ni kita tengok A dia. Kalau A dia negatif, bentuk dia masam. Yang ni kena tahulah. Okey, yang kedua pintasan Y. Ni cikgu ulang balik pintasan Y adalah C lah. So 15. So yang ketiga pelajar kena tahu apa? Nilai X pintasan X. Dan yang keempat paksi simetri. So dekat sini soalan dia paksi simetri dia dah bagi. So kalau kita lukis graf dia macam ni. Okey, paksi simetri ni garisan di tengah-tengah lah. So dia dah bagi paksi simetri itu adalah 1. Ni ada 1. Okey, lepas tu pintasan Y dia dah bagi 15. So dekat sini 15. So dia akan jadi macam ni graf dia.
So soalan dia nak titik maksimum. So titik maksimum tu dekat sini kita tahu. Titik maksimum mestilah koordinat dia 1. Okey, nak cari y dekat sini, kita gantikan saja dalam persamaan yang kita ada ni lah. Okey, so cikgu gantikan dekat bawah Cikgu ambil persamaan asal. Cikgu tak nak ambil persamaan baru, cikgu ambil persamaan yang dia dah bagi. Senang. Okey. So persamaan asal dia kat sini lah. Kita gantikan x tu 1 So f x fungsi x 15. Okey, tambah dengan 2. So 1 tolak dengan 1 kuasa 2. So 15 tambah 2. 15 tambah dengan 2. 17 tolak 1 16. So dekat sini kita dapat 16 lah. Jadi koordinat kat sini mesti 1 16. Okey, 1 16. Tak ada, mungkin ada sedikit ralat lah. So ni adalah jawapan dia Okey, nombor 14. Rajah 7 di bawah menunjukkan graf mudah. Okey, so kita dah tahu dah graf mudah. Tentukan bilangan bucu. So first kali dia nak cari bucu, dia nak cari bilangan tepi bagi graf tersebut. Bucu ni lah 1 2 3 4 5 6 7 8. So vertex dia 8. So yang ni salah lah. Okey, dan seterusnya nak cari tepi dia. Okey, tepi kita ambil yang ni 1 2 3 4 5 6 7. So tepi dia 7. Jadi jawapan dia adalah C. Mudah sangat-sangat kan. Okey, soalan 15. Okey, rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, pelajar tahu tak terarah dan berpemberat. Tak terarah ni tiada anak panah lah. So ni tiada anak panah. Okey. So berpemberat ni yang ada nilai kat sini ni berpemberat. Okey. Soalan dia berapakah jumlah nilai pemberat minimum. So dia nak nilai pemberat yang paling sikit sekali Okey, so kita ada beberapa step lah. Step yang pertama sekali mestilah bucu. So bucu kena kira 1 2 3 4 5 6. So bucu dia 6. So step yang kedua, dam tolak 1 dapat 5. Step yang ketiga, kita cari tepi dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 9. So 9 ditolak dengan 5. Tolak yang atas kita dapat 4. So 4 ni kita buang lah. Buang yang besar. So macam mana kita nak buang? Cikgu akan ambil yang besar Cikgu guna warna merah lah, clear. So mana yang paling besar? So adalah 30 lah. 30 32 2. So kat sini 3. So dekat mana? 28 26 4. So yang balance tu adalah jawapan dia lah. Balance tu jawapan dia. So kita tambah saja So cikgu tambahkan. Okey, 20 tambah dengan 15 tambah dengan 10 tambah dengan 15 tambah dengan 10. Jadi kita akan dapat jawapan dia 70. So settle untuk soalan yang kelima. Okey, pergi kepada soalan yang ke-16. Okey, soalan yang ke-16 ataupun soalan yang ke-6 ni gambar rajah van Gambar rajah van ni mudah Okey, gambar rajah van yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan murid dalam 1 kumpulan 56 orang murid. So sekarang ni kita kena tahu 56 orang murid. So 56. Okey, yang mengambil bahagian dalam kelab kita semula. Okey, kita semula S. B ni bahasa Inggeris. K ni adalah cadet lah. Okey, diberi bahawa set semester KS Union B Union K, di mana S
murid yang menyertai kita semula. B, bahasa Inggeris. Dan K, murid yang menyertai kadet remaja sekolah. Okey, soalan dia 28 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Okey. So yang 2 unit yang mana? Yang ni lah yang 2 unit. Ni yang bertindan 2 ni. Okey, so yang bertindan 2 ni adalah 28 orang murid lah. Hitung jumlah peserta yang menyertai satu aktiviti sahaja. So sekarang ni dia dah bagi kepada kita 28. Maksudnya 4Y tambah dengan 3 tambah dengan 1 sama dengan 28. So 4Y sama dengan, so 3 tambah 1 4 lah. 4 bawa pergi sebelah, tolak 4. So 28 tolak 4 24. So Y sama dengan 24 bagi 4, kita akan dapat 6. So Y dia adalah 6. Jadi 4 kali 6, so kat sini dah ada 24. So macam mana kita nak cari? Semua ni adalah 56. Jadi kita tambah sajalah, baru kita dapat nilai X. Okey, maksudnya, so cikgu tulis dekat sini, ataupun cikgu kira teruslah. 56 ditolak dengan 3. 56 tolak 3 tolak 3 tolak 5 tolak 24. Okey, tolak dengan 1 tolak dengan 8. So kita akan dapat jawapan dia. Yang tinggal ni adalah 12 lah. X tu 12. Okey, soalan dia nak peserta yang menyertai satu aktiviti sahaja. Satu aktiviti. So satu aktiviti ni yang cikgu birukan ni lah. Okey, so 3 tambah dengan 12. So 15 tambah dengan 8. So 23. So settle untuk soalan ni. Okey, kita sambung kepada soalan 17. Okey, soalan 17 ni soalan sama juga. Soalan set. So X tu ialah integer antara 5 sampai 15. Okey, biasakan pelajar listkan, pelajar tahu. Okey, M tu dia dah bagi 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. L ni nombor 2 digit. Okey, L nombor 2 digit. 2 digit yang ada dalam ni lah. Maksudnya kalau kita listkan kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, so kita ada set M. Kita ada 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Okey, dan L ni adalah nombor 2 digit lah. Nombor 2 digit ni yang ni lah, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, soalan dia, senaraikan bilangan L bersilang dengan M prime. Okey, so dia ada prime dekat sini. Dia ada pelengkap. So kita list dulu L. L ni 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita cari yang bersilang dulu. L bersilang dengan M. So yang bersilang nombor 12, nombor 13, nombor 14, so nombor 11. Okey, so ni nombor yang bersilang lah. Maksudnya 11, 12, 13, 14. Okey, kalau dia pelengkap, maksudnya yang bukan nombor ni lah. Yang bukan nombor ni. Yang bukan nombor ni kita cek dekat sini lah. Okey, so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Okey, so ni adalah jawapan dia lah. Okey, 5, 6, 7. So yang bersilang 7 tak ada. So 7, 8, 9, 10 dan 15. Okey, so jawapan dia adalah A lah. Okey, sambung soalan yang ke-18. Okey, hitung nilai punca kuasa menggunakan kalkulator. So kita tekan kalkulator sajalah. Okey, betul kepada 3 angka
perpuluhan. So kita tekan kalkulator Okey, punca 156.7. So kita dapat okey 1 2 3. Okey, bila 3 angka berti, kita tengok yang belakang dia lah. Okey, 117. Okey, betul lah jawapan dia ni. 17 ke 18 ni. Okey, so cikgu ambil A ya jawapan dia. Okey, boleh belajar. So, cikgu betulkan sikit lagi ya. Dia sebenarnya 3 angka perpuluhan ni kita kena tengok yang belakang lah. Okey, 1 2 3. So, bila 3 kita tengok yang keempat lah. Maksudnya 12.517. Ni 1 2 3. So, kita tengok yang keempat ni. Okey, yang keempat dia berapa ni? Yang keempat ni adalah 9. So, lebih daripada 4. So, 518. Jawapan dia B. Jawapan dia B. Okey, sorry. Belajar. Okey. Seterusnya, 19. Okey, Rajah 9 menunjukkan sebuah padang bola sepak berbentuk segi empat tepat yang mempunyai keluasan. So, kita dah ada luas lah. Okey, 16 X kuasa 2 tambah 32 X meter persegi. Okey, padang itu telah ditenggelami air seperti dalam rajah di bawah. Okey, jika lebar padang 4 meter dan dua kawasan yang ditenggelami air adalah segitiga bersudut tegak yang sama saiz. So, dua ni segitiga bersudut tegak yang sama saiz dan dua kawasan yang ditenggelami air. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, yang sama saiz. Berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air? Okey, so sekarang ni kita nak cari luas dekat sini lah. Okey, luas keseluruhan ni. Luas keseluruhan dia dah bagi dekat sini. Maksudnya kita tahu panjang darab dengan lebar lah. Ataupun cikgu ambil lah kat sini panjang darab dengan lebar. So kita akan dapat jawapan yang ni. Okey, so dekat sini kita tengok kalau segi 4 sama sisi, so dekat sini adalah 2x. So dekat sini pun adalah 2x lah. So kita nak cari yang tegak ni dekat sini. Okey, macam mana kita nak cari panjang darab lebar. Okey, dapat jawapan dekat sini. So kat sini x kuasa 2. Okey, macam mana nak cari ni Okey, so cikgu cuba selesaikan lah. Okey, panjang darab dengan lebar. So kita akan dapat 16x kuasa 2 tambah 32x. Okey, so kita nak panjang dia. So lebar kita dah tahu 4x. So 16x kuasa 2 tambah 32x bahagi dengan 4x. So macam mana kita nak selesaikan dia? So dekat sini kita tengok dia sebenarnya dia boleh faktorkan lah untuk kita cari panjang tu. So sebab kat sini semua x ni. So 16 dengan 32. So kita keluarkan 4x lah sebab dekat bawah ni ada 4x So cikgu keluarkan 4x. So 4x darab dengan 4x lah. Okey, tambah dengan 4x darab dengan 8. Okey, per dengan 4x. So kita potong. So kita dapat panjang dia dekat sini 4x tambah 8. So 4x tambah 8. Okey, so sekarang ni panjang dia dah ada. Macam mana nak cari luas segitiga macam ni? Okey, so tinggi dia ataupun panjang dia kita dah ada 4x tambah 8. So lebar dia kita dah ada 4x. So formula dia 1/2 darab dengan tapak darab dengan lebar ataupun tinggi lah. Okey, 4x tambah 8. So dekat sini kita selesaikan dia lah. Okey, 4x darab dengan 4x. So kita akan dapat
16x kuasa 2. So 4x darab 8. So kita dapat 32 juga 32x, tapi dia bahagi dengan 2. So bila bahagi 2, 2 kali 1 2 kali 8. Kat sini 2 kali 16. Okey, so jawapan dia adalah A lah. Okey, boleh A ke jawapan dia 16x. So bahagi 2, betul jawapan dia A. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, dan seterusnya soalan yang terakhir untuk hari ini. Diberi 2RT tolak T sama dengan W per T, ungkapkan T. So bila dia nak ungkapkan T dalam sebutan R dan W, maksudnya kita nak T dekat depan lah. Kita nak T dekat depan. So apa yang kita ada dekat sini, cikgu ulang balik 2, ataupun cikgu salin balik 2RT tolak T sama dengan W per dengan 3T. So 3T ni kalau kita nak buat pergi sebelah, kita darab dia direct So yang ni darab ni, yang ni darab ni, boleh. So kita akan dapat dekat sini 6RT kuasa 2. Okey, tolak 3T kuasa 2 sama dengan W. Okey, so dekat sini pelajar nampak T yang ada T kuasa 2 ni ada dekat sini. So kita keluarkan T kuasa 2 lah. Kita faktorkan seperti biasa. So T kuasa 2 darab dengan 6R tolak dengan 3 sama dengan W. So yang ni boleh bawa ke sebelah lah. So T sama dengan W per dengan 6R tolak 3. So kat sini kuasa 2 bawa pergi sebelah, puncakan dia. So ada tak jawapan dia dekat sini? 6R tolak 3. Okey, ni ada. Yang lain T6R, sebab jawapan dia hanya W saja So jawapan dia adalah A lah. Okey. So itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Harap video cikgu membantu Terima kasih banyak-banyak yang telah subscribe. Assalamualaikum.